Sulamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, para hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT serta taufik dayanya dapat kita bertemu kembali dalam pelajaran tafsir Al-Quranul Karim dalam surah Taha. Dalam surah Taha ayat 123. Ayat 123. Yang berbunyi qalah bita minha jami'a. Biasanya saya akan bacakan Al-Quran ayat 123 ni. Sama-sama kita menghayati bacaannya. Mudah-mudahan Allah memberi ketenangan jiwa kepada kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ihbita minha jami'a. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى صدق الله العظيم. Hadirin hadirat yang mati sekian, ayat 123 Allah berfirman, yang mana Allah berkata, berangkatlah kamu dari syurga semuanya. Berangkatlah kamu dari dalam syurga semuanya, di antara kamu dengan yang lain menjadi musuh. Jika datang petunjuk daripada aku,
maka sesiapa yang mengikut petunjukku tiadalah dia tersesat dan tidak celaka. Allah SWT telah bertitah, telah memerintah ataupun telah bertitah setelah perintahnya dilanggar oleh Nabi Adam dan Siti Hawa dengan katanya, turunlah kamu berdua dari dalam syurga ke muka bumi. Tapi kalau kita tengok pada ayat itu, ada kaitannya dengan perkataan jami'an itu. Seluruh keturunan Nabi Adam ini, semuanya akan turun ke dunia. Turunlah kamu berdua, kalau ikutkan semuanya sekali, dari keturunan-keturunannya dari dalam syurga ke muka bumi. Engkau, wahai Adam, Hawa dan anak cucu kamu yang menjadi keturunan kamu adalah musuh kepada iblis. Kalau tengok pada ayat di sana, qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Jadi engkau, wahai Adam, wahai Siti Hawa dan anak cucu kamu, anak cucu cicit kamu yang menjadi keturunan kamu adalah musuh kepada iblis dan keturunannya. Keturunan iblis. Allah yarham Tok Guru saya dibuat misal iblis ni dia beranak, kepala lutut kanan, kepala lutut kiri. Sebab itu dia duduk depan kita orang masa itu belajar, dia rapatkan kepala lutut tu, dia kata berhamburanlah anak cucu cicit iblis ni keluar daripada antara kepala lutut kiri, kepala lutut kanan. Tapi sumber tu saya tak dapat sampai sekarang. Tapi percakapan Tok Guru saya memang cakap macam tu. Tok Haji Talib Allah yarham, Tok Haji Talib Haji Putih Mana bin Ulum Penanti Kem tajam Subang Perai pada masa itu. Itu iblis ni. Sebab itu tuan-tuan tengok pada hari ni betapa berkecamuknya manusia antara satu sama lain, bergaduh, berkelahi, bersenggit, tak bersefahaman. Punca-puncanya ialah iblis. Punca-puncanya syaitan merasuk dalam tubuh badan manusia. Sebab itu kalau kita marah anak kita, pastikan percakapan kita bukan memarah anak, bukan membenci anak, tetapi benci dan marah kepada langkah-langkah iblis yang merosakkan anak kita tu sebenarnya. Kita cakap tu terang ni, aku ni bukan marah engkau, aku sayang engkau, tetapi yang aku marah ialah gangguan syaitan yang ada dalam tubuh badan kamu itu. Baru dia jelas, baru dia faham. Kalau tidak kita marah-marah dia, kita ingat dia benci, kita benci dia, kita tak suka dia. Ini jaga kadang-kadang kita berlapik. Pasal kita belajar berdasarkan Quran, hadis. Sebab itu kalau kita marah, jangan kita ikut emosi kita sampai kita kata, aku dah tak suka dah, aku benci dah, aku berputus harang lah kita. Kalau dalam saudara mara macam itulah kadang-kadang. Putus harang lah kita. Kalau putus benang boleh sambung. Cincang air tak putus. Tapi iblis ni suka pecah belah. Suka dia mengadu domba. Dia suka dia provokasi kita. Dia ganggu gugat kehidupan rumah tangga kita. Anak, isteri, rumah tangga. Kadang-kadang kalau jin kafir, jin Islam tu, kita tak nampak dia. Tapi dia boleh menyelinap dalam darah, berenang-renang dalam darah. Na'udzubillah min zalik. Kalau boleh, 7 keturunan kita dikerjakannya. Betul. Sebab itu kita ni nak kena ada kekuatan dalaman kita. Seperti zikir, wirid, doa, baca Quran. Rumah kita selalu buka ayat Quran, selalu dengar Quran. InsyaAllah mudah-mudahan selamat. Ini kita bagi jalan-jalan keluar. Jalan-jalan keluar daripada gangguan syaitan iblis ni, kita sendiri kena beramal. Kita tak boleh harap orang lain. Ustaz, doakanlah saya. Tok Guru, doakanlah saya. Tak boleh. Tak memada. Tok Guru tu pun kalau dia terima cakap orang yang nak berubat tadi, dia kata, tak apalah nanti saya doakan. Tak boleh cakap macam tu. Engkau pun kena berdoa juga. Engkau kena beramal juga. Aku berdoa, aku dengan Allah Ta'ala. Tapi antara engkau dengan Allah Ta'ala, begitu juga. Kena jaga, kena bagi tahu. Kalau tidak dia kata, ini berkat Tok Guru doa lah ni. Dan sebenarnya Tok Guru tak ada memberi bekas, tak ada memberi kesan. Melainkan dengan izin Allah. Sebab itu tuan-tuan dalam akidah kita, akidah Sunnah wal Jamaah, kita kena jaga-jaga dalam akidah kita, takut kita bersandar kepada makhluk, menyebabkan kita jadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Allah yang melepaskan kita kata cengkaman. Kalau tuan-tuan boleh pergi kedai cari doa angin ahmar tu baca. Doa angin ahmar tu. Pasal sejarah doa angin ahmar ni, anak cucu Rasulullah, saya tak pasti sama Hasan Husin, hidungnya berdarah.
Kemudian tu malaikat turunkan baca doa angin ahmak ni untuk nabi-nabi baca kan. Ya, pasal dia ada setengah kata ini pendapat dia akan merawat urat saraf kita. Pasal memanglah urat saraf kita laluan dia kan. Jadi kita bacalah doa angin ahmak tu ulang-ulang. Ya, walaupun tergagap-gagap mula-mula baca, tapi insya-Allah lama-lama jadi lancar. Ya. Saya lupa nak bawa contoh bacaan tu. Saya bacakan bukan main laju lagi, kena baca pada air. Ya, insya-Allah mudah-mudahan dapat minum selain daripada baca Yasin, selain daripada nak ada juga amalan-amalan seumpama ini. Kalau tidak nanti ya macam-macam dia rasuk kita, ya. Dia pecah belahkan rumah tangga. Kadang-kadang kalau kita tengok, kalau kita berubat kadang-kadang dengan ruqyah syar'iyah tu kadang-kadang, kalau kita pergi tengok macam mana dia cakap. Bila jin kafir ke jin Islam ni, kalau jin kafir dia ajar mengucap oleh ruqyah syariah tu, dia ajar. Kau nak mengucap tak? Kalau tidak aku kerja dengan kau katanya. Lepas tu dia pun keluarlah kejap. Kalau orang yang punya badan sendiri tak ada beramal, bila masa dia masuk balik. Habis-habis dia ingat kat pokok cermai, pokok ciku. Ya. Macam kita lah semayang, macam tu juga. Bila takbir tu, bila azan dia cabut lari. Bila kita takbir dia masuk balik. Dalam hati mulalah dalam semayang. Boleh diganggu dalam semayang kadang-kadang. Sampai tak sedar. Tok Imam dah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah habis semayang. Bila rokok, bila sujud, tak sedar. Tahu-tahu dah habis je semayang. Dia punya gangguan tu. Sampai begitu sekali. Ya. Auzubillah min zalik. Sebab itu dalam Quran dia sebut walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu taqilun. Walaqad adalla, sesungguhnya telah menyesatkan oleh iblis ini jibillan katsiran, generasi yang begitu banyak. Jibillan katsiran, generasi yang banyak. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Sabak, ya, suratul Sabak lah, dan cerita suratul Sabak. Habis diganggunya. Kehidupan masyarakat kita cuba tengok hari ni. Nak bersatu padu memang payah kadang-kadang. Tapi kena ada usaha ke arah kesepaduan macam itu. Ya? Bersatu padu, ramah mesra, tolong menolong, bantu-membantu. Ya? Cakap yang baik-baik, cakap yang elok-elok. Semuanya itu didikkan dalam Islam. Ya? Jadi kita terus pada ayat ni balik semula. Allah SWT telah bertitah setelah perintahnya dilanggar oleh Nabi Adam dengan katanya, turunlah kamu berdua dari dalam syurga ke muka bumi. Engkau wahai Adam, Hawa dan anak cucumu yang menjadi keturunan kamu adalah musuh kepada iblis dan keturunan iblis. Masing-masing keturunan mereka menjadi musuh kepada keturunan kamu. Sampai bila-bila? Sampai akhir hayat. Kadang-kadang nak mengucap pun tak boleh kadang-kadang. Kerja kannya. Ya. Jadi ini kena tahulah. Sebab itu pelajaran tasawuf ada menyebutkan tentang makayid ataupun tipu daya iblis ataupun tipu daya syaitan. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Kalau kamu tak lihat Allah, Allah lihat kamu. Jadi ini ya, walaupun kita tak nampak iblis, dia makhluk gaib, tapi dia boleh ya mengganggu kita dalam kehidupan kita. Makan, minum, tidur, baring, rumah tangga, keluar masuk rumah semua. Ya, sebab itu nak prihatin lah. Mudah-mudahan sama-sama kita berjaga daripada gangguan iblis ini. Ya. Kadang-kadang terpaksa mandi air limau. Pasal limau tu bisa bagi dia. Ya. Kadang-kadang macam-macam. Kita buat rawatan sendirilah. Ya. Kemudian kata Allah SWT lagi, jika datang kepada kamu petunjuk hidayat yang aku pilih untuk hamba-hamba aku yang berupa agama, yang berupa perutusan para rasul dan kitab-kitab, maka sesiapa yang mengikut petunjuk aku dan beramal dengan petunjuk aku serta tidak menyeleweng daripada petunjuk aku, sesungguhnya di dunia dia akan aku pandu dia ke jalan yang benar, dan di akhirat nanti pula dia tidak akan ditimpa kecelakaan. Tengok, Allah Ta'ala berserta dengan orang-orang yang bertakwa macam itu. Orang yang mendekat diri kepada Allah Ta'ala. Orang yang taqarrub, orang yang beramal, orang yang ya sentiasa menyerah diri kepada Allah Ta'ala dan mendapat hidayat, petunjuk. Itu orang-orang yang ini tidak akan ditimpa kecelakaan, insya-Allah. Ya.
Dalam perkara ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, menceritakan Allah akan menyelamatkan orang yang mengikuti Al-Quranul Karim. Jadi mulai daripada hari ini kesedaran untuk bertadabbur ataupun mengamati isi kandungan Al-Quran itu adalah dituntut oleh syarak. Pasal ini memandang kepada pandangan ataupun tafsiran yang dibuat oleh Abdullah bin Abbas, anak pak saudara Nabi yang terkenal sebagai pakar dalam mentafsirkan Al-Quranul Karim. Dia kata apa? Allah akan menyelamatkan orang yang mengikuti Al-Quran daripada tersesat di dunia atau daripada kecelakaan di akhirat besok. Kena kembali pada Quran balik semula. Ya. Meneliti setiap kalimat, setiap ibarat, susunan kata-kata firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Daripada surah Baqarah, surah Al-Imran, surah Nisa, 114 surah itu patut diamat-amati sampai akhir hayat kita. Ya, supaya kita terselamat daripada godaan ataupun cobaan iblis tadi. Pasal ini jaminan yang Allah beri kepada kita. Ya. Sambil dia membaca ayat ini. Maknanya sambil Abdullah bin Abbas membacakan ayat ini. Qala bitu minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kata Abdullah bin Abbas sambil dibacakan ayat ni. Bila dia terjemah tafsiran ayat tu, terus dibacakan ayat Quran itu. Dan dalam hadis marfu', ini masalahul hadis disebut hadis marfu', ya. Dia kata begini. Diriwayatkan seperti berikut. Man ittaba'a kitaballah hadahu Allah Ta'ala minad dalalati fid dunya wa waqahu su'al hisab yaumal qiyamah. Itu dalil yang dipegang oleh Abdullah bin Abbas tadi. Sesiapa yang mengikuti kitab Allah iaitu Al-Quran, nescaya dia diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala daripada tersesat di dunia. Sebab itu zaman kedatangan Al-Quran dulu, kalau berpidato sampai berjam-jam sekalipun, kalau tidak didatangkan dengan dalil Quran, maka puisi ataupun ceramah ataupun khutbah yang disampaikan pada masa itu tidak mendapat perhatian dalam masyarakat jahiliah pada masa itu. Pada awal kedatangan asrun fi sadril Islam tu, zaman awal kedatangan Islam, pemidato-pemidato handalan terdiri daripada kaum Quraisy, apabila berpidato 1 jam, 2 jam, 3 jam, tak ada bermakna kalau tidak mendatangkan dalil-dalil daripada Quran dan hadis. Sebab itu bila sahabat-sahabat ni terkesan dengan iktibas mengambil pengajaran daripada Al-Quran, tajuk-tajuk khutbah ataupun syair-syair mereka semua berlandaskan seperti taat pada mak bapak. Itu dalil-dalil Qurannya ada. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Bercerita tentang syurga, neraka. Baru tersentak pemikiran umat jahiliah pada masa itu. Baru dia terpesona dengan khutbah ataupun syair yang disampaikan oleh pemidato-pemidato handalan mereka. Itu kesan daripada Al-Quranul Karim. Sebab itu kita pada hari ini kalau cakap lah menjadi jahil sekalipun, kalau tak ada dalil Quran, hadis, tak ada guna cakap. Pasal apa? Daripada Quran lah, daripada Quran lah kita dapat petunjuk sebenarnya. Sesiapa yang mengikuti kitab Al-Quran, nescaya diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala daripada tersesat di dunia dan diselamatkan dia daripada perkiraan hisab, perhitungan yang buruk pada hari kiamat besok. Terhindar dia daripada perkiraan yang buruk. Seterusnya Allah berfirman pada ayat 124. Ini kelebihan kitab ni, dia tak ada panjang hurai, dia tak ada panjang huraiannya, cuma dia fokus pada pengajaran daripada ayat ini sebagai bahan untuk kita bertadabbur pada pagi ini. Lalu Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Ayat 124. Dan sesiapa yang berpaling daripada mengingati Allah, maka sesungguhnya dia akan mengalami kehidupan yang sempit.
Sempit tu ada setengah ayat menyebutkan sempit tu macam kita nak merojol daripada angkasa, pergi melepasi angkasa tu. Kalau tidak menggunakan oksigen, tak menggunakan untuk bernapas, tak boleh. Sempit dada, tak boleh bernapas macam tu. Punya sempitnya. Seolah macam nak merojol ke langit. Tak boleh nak merojol ke langit. Pasal apa? Tak boleh bernapas. Sempit. Dan sesiapa berpaling tadah daripada mengingati aku, tak nak berzikir, tak nak mengingati Allah, leka, lalai, lara, maka sesungguhnya dia akan mengalami hidup yang sempit dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam berkeadaan buta. Buta tuli, buta. Tak dapat melihat. Na'udzubillah min zalik. Janji ni janji baik ke janji buruk Kalau janji buruk, itu ulama ambil iktibar daripada situ dosa besar. Sebab janji tak baik. Kita ingat zikir tu sunat je kan. Alah sunat, buat dapat pahala, tak buat bukannya berdosa. Tapi kalau tengok janji tak baik macam ni, takkanlah kita kata alah sunat. Ya sunat lah besok. Di akhirat menyesal. Nyawa sampai batang kalkum, tak boleh nak apa. Menyesal lah pada masa itu. Ini punca dia. Di sini Allah mengancam, iaitu sesiapa yang berpaling tadah daripada mengingati Al-Quran, mengingati Allah, padahal telah diperintahkan supaya mengenang-enang Allah Ta'ala dan tidak mahu mengambil tauladan daripada pengajaran Allah SWT, malahan berterus-terusan menyalahi Allah Ta'ala, menyanggah Allah Ta'ala. Nescaya dia akan mengalami hidup yang sempit. Maksud di sini disalahkannya Allah Ta'ala. Yang kau lahirkan aku buat apa katanya? Mengapa tak kau matikan je aku? Dia punya dah sempit kehidupan tu. Sampai dah tak boleh nak apa dah, dia salahkan Tuhan balik. Padahal pasal dia salahkan diri sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ayat-ayat macam ni kena baca selalu. Pasal kita banyak melakukan kezaliman pada diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan. Nescaya dia akan mengalami hidup yang sempit, hidup yang sempit itu dalam Quran disebut ma'isyatan dhanka. Ma'isyah tu kehidupan, dhanka tu sempit. Yang dirasainya itu iaitu hatinya selalu gelisah. Hatinya selalu dalam keadaan berbimbang-bimbang macam itu. Kerana apa yang dipentingkannya hanyalah kehidupan dunia semata-mata, dengan bertungkul lumus untuk menambahkan penghasilan dan takut sahaja hasil mahsulnya berkurangan, sehingga perasaan lokek dan bakhil itu sentiasa mempengaruhi jiwanya. Sempit. Dipengaruhi oleh kebesaran dunia. Sedangkan yang lebih besar ialah Allah. Bila takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lain semua tak besar, rumah tangga tak besar, anak pinak tak besar, adik-beradik semua tak besar, harta benda, sawah ladang, emas perak semua tak besar. Yang besar Allah. Itu maksud dia. Kita takbiratul ihram tu, Allahu Akbar. Terus mi'raj ke langit dalam semayang. As-salatu mi'rajul mu'min, kata Syekh Iqbal. Ya. Syekh Iqbal, golongan-golongan ni semua epistemologi Islam. Ya. Epistemologi itu maknanya aliran pemikiran Islam. Itu. Ulama-ulama ni dianggap sebagai aliran pemikiran Islam. Yusuf Qardawi, ulama-ulama seperti Imam Ghazali, itu semua epistemologi Islam. Ya. Hatinya selalu gelisah, bimbang kerana apa yang dipentingkannya hanyalah kehidupan dunia sahaja, dengan bertungkul lumus untuk menambah penghasilan dan takut saja kekurangan, sehingga perasaan lokek dan bakhil sentiasa mempengaruhi jiwanya.
ataupun dalam hatinya itu sudah tidak ada lagi pada dirinya sifat qanaah, iaitu memadai dengan apa yang ada. Sedangkan dalam satu hadis disebut al-barakatu fil qalil, keberkatan itu terletak pada sedikit. Sedikit yang berkatnya. Ya. Kadang-kadang kita nak banyak tapi tak berkat. Kadang-kadang na'udzubillah min zalik. Ya. Tapi kalau nak mencari lebih tak ada masalah. Itu memang ya, kalau digalakkan, manjada wajada, manzara'a hafsada, siapa yang menanam dia menuai, siapa yang sungguh dia dapat. Itu masing-masing lah ya, peranan. Sehingga dia tidak pernah berasa puas. Ini masalah hati ni. Ya. Atau dimaksudkan di sini dia hidup dalam maksiat walaupun keadaannya mewah dan senang lenang. Maknanya dia melakukan perbuatan derhaka walaupun kehidupannya senang lenang. Na'udzubillah min zalik. Ini menjadi sempit dada. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud. Ini seorang lagi pakar dalam mentafsir Al-Quranul Karim. Dia ada 4 semua. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Umar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, begitu juga kata Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in, hidup yang sempit dimaksudkan di sini ialah di dalam kubur. Kerana orang yang semasa berada dalam kubur, tulang rusuknya akan dihimpit oleh tanah. Bumi dihimpit. Baru-baru ni Ustaz Hashim Fikri cerita tentang bumi himpit. Betul tak? Ya. Sebagai siksaan yang berterusan hingga datang hari kebangkitan. Ini pun kena doa minta supaya jangan bumi himpit. Ya. Ada pula kaul ataupun pendapat ulama yang mengatakan hidup dalam neraka. Yang kata sempit tu hidup dalam neraka jahanam. Memakan buah zakum. Ya, iaitu duri, kayu berduri, rislin, air nanah. Semuanya itu adalah makanan penduduk neraka. Itu yang dikatakan dia akan menghadapi hidup kesempitan. Ma'isyatan dongka tadi. Dalam hadis marfu' yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, yang dimaksudkan orang mukmin di dalam kuburnya seperti di dalam taman yang hijau. Orang mukmin ya. Orang mukmin di dalam kubur seperti di dalam taman yang hijau. Kuburnya itu akan diluaskan selebar 70 hasta. Ini satu hasta ni. Ini 70. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 70. Keluasan kubur dia. Ya. Dan bercahaya-cahaya terang benderang laksana terangnya pada malam bulan purnama, bulan mengambang. Dan tahukah kamu mengenai ayat yang diturunkan fa innalahu ma'isyatan dongka? Jawab para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Allah dan Rasulnya sahaja yang lebih mengetahui. Ini hadis marfu' tadi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi. Ya. Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, itulah siksaan dalam kubur untuk orang kafir. Orang kafir itu menjadi mangsa kepada 99 ya, 99 natin ya. Tahukah kamu apa itu natin? Dia adalah 99 ekor ular. Tiap-tiap seekor mempunyai 7 kepala yang akan menggigit, akan memagut, akan menyembur tubuh badannya dengan bisa sehingga datang hari mereka dibangkitkan di padang mahsyar besok. Sampai hari kebangkitan. Fa iza ja'ati sakhah. Tu habuan orang kafir pula. Ya, kok degil juga tak nak masuk Islam juga. Rasalah betapa penderitaan. Ma'isyatan dongka tadi begitu luas pengertiannya dalam tafsiran ini. Ya. Bukan hidup di dunia saja sengsara. Di akhirat pun sengsara. Na'udzubillah min zalik. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan menghimpunkan pada hari kiamat berkeadaan buta tuli. Buta, tak nampak mata.
Matanya buta semasa dihimpunkan di padang mahsyar, tetapi apabila masuk neraka hilang butanya agar dia dapat melihat tempat tinggalnya dalam neraka jahanam. Bila dia tengok je neraka, celik terus. Masa dia duduk kat padang mahsyar, buta lagi. Na'udzubillah min zalik. Lalu dia kata apa? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia bertanya kepada Allah SWT, ya Tuhan kami, mengapa engkau himpunkan kami, mengapa engkau himpunkan aku menjadi orang buta padahal aku dulu celik? Ditempelaknya Allah Ta'ala pada masa itu. Dia bertanya kepada Tuhannya mengapa dia dijadikan berkeadaan buta, tidak dapat melihat apa yang ada di sekelilingnya, padahal di dunia dahulu dia dapat melihat. Sebenarnya bandingan ayat ini duduknya di dalam suratul Isra yang berbunyi. Jadi pendekatan ayat lain daripada surah Taha ini. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman wa summa. Dan kami, yakni Allah SWT akan himpunkan mereka itu pada hari kiamat dengan mukanya telungkup. Muka telungkup ke bawah. Berkeadaan buta lagi, bisu dan pekak. Sampai begitu sekali. Na'udzubillah min zalik. Allahul ladzi khalaqa kulla syai'in. Allah Maha mencipta tiap sesuatu. Fa'alun lima yurid, bersangatan melakukan apa yang dia nak. In yasha' yakun, jikalau dia berkehendak jadi, kalau dia tak hendak berkehendak maka tak jadi. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Jawab Allah Ta'ala pada hari itu, begitulah hal keadaannya. Engkau telah didatangi keterangan-keterangan kami, keterangan Allah SWT, tetapi engkau melupakannya. Lupa keterangan Allah SWT. Bayan ataupun penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah pada hari itu, pada hari ini engkau dilupakan. Inna nasinakum wa dzuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Sekarang masa di dunia dulu kamu lupa aku, sekarang di akhirat aku lupakan kau. Inna nasinakum wa dzuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasa azab yang selama-lamanya. Wazuqu azabal khuld bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kamu telah lakukan masa di dunia dulu. Itu dalam suatu sejadah kan, kita baca pagi Jumaat tu. Inna nasinakum wazuqu azabal khuld bima kuntum ta'malun. Ya. Begitulah keadaannya orang yang pernah diberikan penjelasan, diberikan keterangan dan bukti kepadanya, tetapi telah dilupakannya bukti dan keterangan itu. Maka begitu pula dilupakan oleh Allah Ta'ala, lalu dibiarkan tinggal dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Semua janji tak baik. Kalau tengok pada ayat ni, janji tak baik. Bila janji tak baik, maka ulama putuskan dia sebagai dosa besar juga. Melupakan Allah Ta'ala ni satu dosa besar juga. Pasal kata, bila kita lupa Allah, Allah lupa kita. Macam itu. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la azabul akhirati ashaddu wa abqa. Ini ayat 127. Daripada 120 apa tadi ya, daripada 123 dah sampai ayat 127 dah, ya. Dan begitulah kami memberi balasan kepada orang yang melanggar batasan dan tidak mahu beriman dengan keterangan Tuhannya, iaitu Al-Quranul Karim. Dan sememangnya siksaan di akhirat itu sangat keras dan lebih lama. Na'udzubillah min zalik. Demikian Allah menyiksa orang yang melampaui batas disebabkan dia menderhakai Tuhannya, tidak mahu beriman dengan Rasul dan kitab yang diturunkan ke atasnya,
Jadilah hidupnya sempit di dunia ini, sedangkan di akhirat siksaannya sangat keras dan lebih lama dengan tidak ada batas dan kesudahannya. Ayat-ayat ni sebenarnya menakutkan kita sebenarnya, ya. Tapi takut tu untuk Allah Taala saja, ya. Ittaqullah haqqa tuqatih. Ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah. Seterusnya Allah berfirman pada ayat 128. Afalam yahdilahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatin liulin nuha. Belumkah juga mereka mengambil contoh tauladan? Berapa ramai sudah umat yang terdahulu sebelum mereka kami binasakan. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut. Ya. Sedangkan mereka ada melalui kesan sejarah, bekas negeri ataupun kesan sejarah tempat kediaman mereka. Siapa yang pernah pergi Laut Mati, siapa yang pernah pergi Madain Soleh, ya, tempat-tempat ni semua bukan tempat gembira seronok, bukan. Kita pergi tu dalam keadaan bertutup kepala. Kemudian lalu kat situ pun nak segera cepat keluar daripada kawasan. Pasal itu tempat yang diazab oleh Allah Ta'ala satu ketika dahulu sebagai pengajaran. Sedangkan mereka ada melalui bekas negeri tempat kediaman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu sememangnya merupakan bukti yang nyata terang bagi orang-orang yang berakal. Ulin nuha tu makna orang yang matang, ideal, bijak, cemerlang pemikiran macam itu. Pada ayat yang berbunyi, afalam yahdilahum, belumkah juga mereka mengambil contoh tauladan? Setelah Allah menyebut tentang orang-orang yang berpaling tadah, tidak mahu mengingat Allah yang dikatakan oleh Allah Ta'ala bahawa mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat berkeadaan buta, maka disusuli oleh Allah Ta'ala pula di sini dengan menyebut tentang perkara yang patut diambil contoh tauladan oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik mana orang yang menyembah patung berhala, syirik, musyrikin, ya, mensyirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Ya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Taala tidak mengampunkan dosa orang yang mensyirik Allah Taala, tetapi mengampunkan dosa yang lain, itu pun jika Allah nak mengampunkannya, ya. Maka disusuli pula di sini dengan menyebut tentang perkara yang patut diambil contoh tauladan oleh orang-orang musyrik kalaulah mereka mahu memikirkannya. Maksudnya orang musyrikin di Makkahul Mukarramah satu ketika dahulu yang dikelilingi Kaabah 360 patung berhala pada masa itu. Ayat ini ditujukan kepada kaum musyrikin Mekah dan yang seumpama mereka yang mendustakan Rasul. Tak mahu juga nak beriman-beriman, payah sangat. Ya, suka bermaharajalela dengan pahaman yang, ya, berbentuk animisme, pahaman hantu setan. Hantu setan, ya. Dia suka sembah benda-benda tu, benda hantu setan. Pasal bila dia sembah tu, benda tu bergerak, kadang berbunyi lah, apalah. Ini betul Tuhan kata. Itu yang dia sembah tu. Kita nak berdakwah pun payah. Terpaksa belajar kitab Yajurweda, Samaweda lah apalah. Dia pula templak kita. Aku dah baca Quran, aku dah kaji Quran katanya. Kau tak Samaweda, kitab Yajurweda dah baca dah. Lepas tu nak pandai bahasa dia pula. Mengarut susah no. Kau nak dapat hidayat, dapatlah. Allah Ta'ala yang bagi hidayat. Ya, orang dah cakap dah, tak mau dengar. Susah. Memang payah. Kalau tidak kerana Allah bagi hidayat dan petunjuk. Ya. Ayat ini ditujukan kepada musyrikin Mekah dan seluruh kaum musyrikin yang berada di Makkah, dia seluruh dunia lah, yang seumpama mereka yang mendustakan Rasul, belumkah juga mereka diberi penjelasan oleh Al-Quran supaya mengambil tauladan daripada perbuatan umat-umat yang mendustakan Rasul pada zaman dahulu. Semalam saya sebutkan bahawa mereka ni sebenarnya dah kenal Tuhan. Mereka ni memang kenal Tuhan, tahu Allah Ta'ala, tahu, kenal. Pasal apa Allah Ta'ala templak, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ni Tuhan kamu? Dia pun jawab, bala, engkau lah Tuhan kami. Tapi bila lahir ke dunia, tak nak, degil, besar kepala, sombong, tak nak terima Al-Quran, tak mau terima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sedangkan channel-channel agama Islam, ya, punya banyak dalam siaran-siaran
alat komunikasi pada hari ni kan. Buka aja pukul 4 subuh TV Hijrah, tengok Baitullahil Haram dipenuhi dengan orang-orang yang tawaf, sa'i apa semua kan. Itu dah contoh tauladan kau tak nak beriman juga. Kau dah degil juga, tanggung besok di akhirat besok. Jadi dia diseksa besok di akhirat besok kerana melanggar perjanjian untuk tunduk kepada Allah Ta'ala. Itu diseksa atas dasar itu. Bukan masalah dia tak sampai China, tak sampai China. Sebab itu dalam Quran dia kata, apa? Wa in jahadaka ala, jikalau beria mak bapak tadi, menyuruh kamu jadi syirik, menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun, sedangkan kau memang jahil, bodoh, tak reti. Ma laysa laka bi ilmun. Fala tuti'uma, jangan patuh. Pasal kau dah buat perjanjian dengan Tuhan di akhirat dulu. Dia apa, alam barzah, alam malakut dulu, alastu bi rabbikum qalu bala kan. Jadi itu tanggung sendiri lah. Salah kau bukan salah mak bapak. Memang dalam hadis dia kata fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Kedua ibu bapa lah yang menyahudikan, menasranikan, yang mengkristiankan ataupun memajusikan. Memanglah yang kau ikut buat apa? Walaupun kau bodoh tak reti sekalipun jangan ikut. Macam kita. Macam kita datuk nenek kita zaman dulu. Kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya apa semua. Kita nak terima ke? Pasal dia tak betul, sesat. Menyembah animisme, hantu syaitan. Itu kita berpegang kepada ulama-ulama yang datang daripada hujat-hujat yang datang daripada Mekah. Anak murid Hasan Basri turun ke Tanah Melayu. Anak-anak Paramiswara belajar dengan anak-anak murid Hasan Basri. Jadi kita menerima ajaran agama Islam. Asal usul Tanah Melayu ni agama Islam. Islam itu agama Allah, datang dari Allah. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal. Siapa yang menuntut agama selain daripada agama Allah, iaitu agama Islam, sekali-kali tidak Allah akan terima. Falan yuqbal. Dia kata fala yuqbal, bukan fala yuqbal. Lan yuqbal, selama-lamanya tak diterima oleh Tuhan. Allah tak terima selama-lamanya. Kau buat macam mana pun. Buat kebaikan macam mana sekalipun. Allah Ta'ala tak terima kebaikan. Jadi haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Na'udzubillah min zalik. Ya. Jadi ini dalam pada kita belajar ni, kita menanam bibit-bibit akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memperkukuhkan keyakinan kita kepada Allah SWT dalam menghadapi cabaran hidup, lebih bila kita berada di bulan tempat kita menyemai benih, iaitu bulan Rajab. Ini tengah menyemai benih ni, nak beramal, nak melatih diri pada sekarang lagi. Besok Syaban siram, suburkan dengan menyiram benih-benih tadi. InsyaAllah di bulan Ramadan kita akan mengaut hasil. Ya, hasilnya dalam bulan Ramadan. Jadi kita diajar bukan untuk gopah-gapah, maknanya kita di slow and steady macam tu. Ya. Maknanya kita buat daripada awal lagi. InsyaAllah pada pelajaran yang akan datang kita sambunglah. Ya. Kalau ceramah habis-habis besok nak ceramah apa? Jadi kita tangguh dululah. Ya. Jadi pada ayat 128 nanti kita akan sambung. Tanda kan? Ya. Kalau tak bagi tahu pula besok nak mula dah tak mula-mula lagi. Dah qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana fi darain tang mana? Tanya tang mana? Dah bagi tahu dah. Ini muka surat 128. Apa ayat 128 surah Taha, kita sambung lagi insya-Allah. Panjangkan umur, dipermudahkan segala urusan. Mudah-mudahan kita dapat penjelasan tentang perkara yang berkaitan dengan ayat seumpama ini. Menyuburkan iman, Islam dan takwa. Mohon ampun dan maaf kalau terdapat salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'alna min ibadika salihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. Warfa'anna al bala' wal waba' wal bala' wal riya' wal zina wal ahwa' wal fahsya' ma zahara minha wa ma batan. An
على جنازة خاصة عن سائر بلاد المسلمين أما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر